Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya, Cikgu Tengku dalam video pengajaran dan juga panduan menjawab buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 85 dan buku aktiviti tahun 1 jilid 2 muka surat 10 dan 11. Aktivitinya mengedit tanda baca. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan buku teks kamu muka surat 85. Tajuk ceritanya ialah Pondok Malaysia dan aktivitinya ialah mengedit teks dengan tanda baca yang betul. Apakah yang dimaksudkan dengan mengedit tanda baca? Mengedit tanda baca ialah kamu membetulkan kesalahan tanda baca yang terdapat di dalam cerita. Sama ada kamu memasukkan tanda baca yang baru atau menukar tanda baca tersebut kerana tidak sesuai berada di situ. Baiklah murid-murid, tanda baca yang perlu kamu pelajari untuk tahun 1 dan tajuk ini ada 3 jenis. Yang pertama, noktah. Yang kedua, koma. Dan yang ketiga, huruf besar. Tanda noktah sebagaimana simbol yang cikgu letakkan di dalam bulatan perlu diletakkan pada akhir ayat. Seterusnya, koma sebagaimana cikgu letakkan simbol di dalam bulatan perlu diletakkan jika ayat yang berhenti seketika atau memindahkan maklumat yang sama. Seterusnya, huruf besar perlu diletakkan di awal ayat atau selepas noktah. Baiklah murid-murid, kita akan baca teks ini sama-sama. Ada pondok di halaman rumah Jagu. Nama pondok itu Pondok Malaysia. Jagu, Nizam dan Ganesh selalu bermain di situ. Hari kebangsaan hampir tiba. Mereka menghias pondok itu. Tanda noktah. Jagu menampal gambar pemimpin negara. Ganesh mewarnai gambar bunga raya. Dia menggunakan warna merah, kuning dan hijau. Nizam pula memasang bendera Malaysia. Pondok itu cantik sekarang. Tanda noktah dan M huruf besar. Mereka bercita-cita hendak membina bangunan yang menjadi kebanggaan negara. Baiklah murid-murid, daripada teks cerita ini terdapat 4 penambahan ataupun penukaran tanda baca yang mana noktah diletakkan selepas perkataan itu, koma diletakkan di antara perkataan merah dan kuning, tanda noktah diletakkan selepas perkataan sekarang, selepas noktah huruf M perlu dijadikan dengan huruf besar. Ini ialah 4 tanda baca yang perlu dibetulkan di dalam teks cerita ini. Cikgu harap kamu dapat memahami bagaimana perubahan ataupun penambahan tanda baca yang perlu diletakkan dalam teks ataupun di dalam petikan. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan buku aktiviti jilid 2 muka surat 10 dan 11. Ini ialah paparan buku aktiviti kamu muka surat 10. Arahan untuk muka surat ini ialah salin ayat dengan tanda baca yang betul. Jika kita lihat di setiap soalan ada pilihan jawapan yang telah diberikan untuk setiap ayat, sama ada kamu perlu memilih tanda noktah atau tanda koma. Kamu hanya perlu memilih sahaja, tidak perlu memikirkan untuk meletakkan tanda baca yang lain. Hanya perlu memilih sama ada tanda noktah ataupun tanda koma sebagaimana yang telah diberikan di dalam setiap ayat ini. Baiklah kita lihat yang pertama, soalan yang pertama, Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Jika ayat telah berakhir, kita perlu letak tanda noktah. Maka kita salin semula, Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun, tanda noktah. Seterusnya, pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Akhir ayat kita perlu letakkan tanda noktah. Maka kita salin semula, pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini, tanda noktah. Seterusnya, soalan yang ketiga, perlu dikenal pasti terdapat dua tempat yang perlu kita betulkan tanda baca. Okey, jadi kita baca soalan ini. Murid tahun 1 pintar membawa gambar bendera, gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah. Di bahagian pertama, selepas perkataan pemimpin, kita perlu letakkan tanda koma kerana memindahkan maklumat yang sama ataupun kita berhenti seketika. Dan selepas perkataan majalah perlu diletakkan dengan tanda noktah kerana telah tamat ayat tersebut. Dan kita salin semula, murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, bendera dan keratan majalah, noktah. Baiklah murid-murid, cikgu mahu
Soalan nombor 4 dan nombor 5 kamu cuba jawab sendiri. Baiklah, kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 11. Tajuk arahannya ialah tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul. Kamu perlu membaca petikan yang diberikan ini. Kemudian, kamu perlu kenal pasti tanda baca yang perlu dibetulkan, sama ada perlu ubah atau tambah tanda baca tersebut. Kemudian, salin semula cerita dari awal dengan jawapan atau tanda baca yang telah dibetulkan di tempat garis-garis di bawah. Baiklah, kita perlu baca sama-sama. Hari kebangsaan hampir tiba. Normi dan Abang Norman menghias basikal. Di situ perlu diletakkan dengan huruf besar kerana selepas noktah mesti ditulis dengan huruf besar. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Jalur gemilang perlu diletakkan koma selepasnya kerana memindahkan maklumat yang sama atau kita berhenti seketika. Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Dia di situ perlu ditukar dengan huruf besar. Sekali lagi, dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Noktah di situ kerana habis tamat ayat tersebut. Dimulakan dengan ayat jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Akhir ayat perlu diletakkan dengan tanda noktah. Baiklah murid-murid, jika kita lihat terdapat 5 tanda baca yang telah dimasukkan atau dibetulkan di sini. 2 tanda baca huruf D kita betulkan kerana perlu diletakkan dengan huruf besar, dan 3 lagi tanda baca yang kita masukkan, iaitu tanda koma selepas perkataan gemilang, tanda noktah selepas perkataan basikal, dan tanda noktah juga diletakkan di akhir ayat untuk selepas perkataan cantik. Baiklah, cikgu mahu kamu salin semula cerita dari awal sehingga akhir di dalam kotak yang cikgu berikan ni. Kotak merah ini, tukarkan 5 tanda baca yang telah kita bincangkan tadi. Guna pensel warna biru untuk tanda baca yang kamu tukar. Salin semula teks cerita dalam kotak merah ini di bawah di bahagian garis-garis. Semoga dapat menulis dengan kemas dan bersih. Baiklah murid-murid, sampai di situ saja. Semoga bermanfaat. Jika ada sebarang persoalan, boleh ditinggalkan di bahagian komen. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.